Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulakan kita punya perbincangan kertas 1, kita baca dengan majlis kita dengan mulakan dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Okey, kita kemudian baca doa belajar. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Okey, kita tengok kita punya soalan. Okey, dekat tempat cikgu punya ni. Kita tengok kat tempat cikgu punya ni tak boleh dia mula dengan soalan nombor 2. Tak boleh kita teruskan aja dengan soalan nombor 2. Kita tengok Raja 2 menunjukkan neuron motor. Okey, apa fungsi neuron motor? Neuron motor fungsinya ialah untuk menghantar impuls atau membawa impuls membawa neuron motor membawa impuls saraf, membawa impuls saraf dari mana? Dari sistem saraf pusat ke efektor. Ke efektor. Okay, efektor kat sini kita pernah tengok efektor. Efektor. Apa dia efektor? Contoh efektor adalah kelenjar dan juga otak. Okey. Kita cakap bahagian manakah berfungsi dalam mempercepatkan penghantaran impuls saraf. Okey. Tengok betul sini. Ini kita labelkan dulu. Okey. Impuls tu bergerak pada mana? Daripada sini ke sini. Okey. Neuron dia macam ni. Di mana kita punya badan sel di tengah-tengah. Ini reseptor. Kemudian kat ujungnya adalah dendrit terminal. Dendrit terminal ada biji-biji macam ni. Okey, kemudian neuron motor. Okey, neuron motor ni cikgu dah ajar. Genggamkan tangan. Lepas tu bunyi brum 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 kan. Neuron motor. So ni adalah pengaliran harah impuls. Okey, pertama ialah kita tengok ini untuk motor dia bukanlah reseptor. Dia adalah dendrit. Ini adalah dendrit. Okey, yang ini adalah badan sel. Okey, yang ini ni adalah dendron. Kemudian belah tengah ni, belah tengah ni. Ni D ni adalah axon. Okey, axon ni maksudnya dia membawa impuls saraf keluar daripada badan sel. Keluar daripada badan sel. Okey, yang ini adalah salut myelin. Salut myelin.
So jawapannya yang mempercepatkan perhantaran impuls saraf adalah salut Meyling. Okay, badan sel ni fungsinya apa? Badan sel fungsinya adalah mengawal aktiviti sel saraf. Kat sini pun sama. Kemudian kita tengok kat sini dendron. Dendron maksudnya membawa impuls saraf masuk ke dalam badan sel. Ni fungsinya adalah membawa impuls saraf masuk ke dalam badan sel. Bawa impuls saraf. Okey. Kalau kita tengok kat sini ni adalah neuron deria, neuron deria atau neuron afferent sama. Okay, kat sini reseptor, ni adalah reseptor. Okay, ini adalah dendron. Tu ada beza, dendron dia panjang sikit. Barulah sini adalah axon. Ya. Itulah perbezaan neuron motor dan juga neuron deria. Okay, kita tengok soalan berikutnya. Raja menunjukkan satu laluan impuls antara aktiviti berikut yang manakah melibatkan laluan impuls di bawah. Okay, bila kita nampak saraf tunjang, ni kita nampak saraf tunjang. Okay, saraf tunjang. Kita tulis saraf tunjang. Saraf tunjang ni dia fungsinya untuk mengawal apa? Tindakan refleks. Kawal tindakan refleks. Okay, kawal tindakan refleks. Okey. Ini otot. Otot adalah efektor. Ini mestilah deria, organ deria. Maka kat sini adalah reseptor. Okey, bila sini reseptor, automatik kat sini adalah neuron deria. Yang ini berkeluar kat sini. Okey. Yang gambar tak terang, mungkin sini ada neuron perantaraan lah kat sini. Ini adalah neuron perantaraan. Okay, dan sini adalah neuron motor. Okey, kita tulis dulu tindakan refleks. R-E-F-L-E-K-S. Okey, refleks. Okey, contoh tindakan refleks adalah lentingan lutut, kelipan mata, sentakan jari, yang bersifat automatik lah. Yang pertama ni fungsinya adalah untuk elak kecederaan yang lebih parah. Elak kecederaan serius atau parah. Parah atau kat sini S, elak kecederaan serius. Okey. So kita tengok sini ada pilihan jawapan minum air minuman bermakna kita ni adalah kita punya tindakan yang kita nak. Kita tak ada boleh buat automatik, mesti kita nak berfikir kita nak minum. Okay, sini adalah tindakan terkawal menari. Kemahuan sendiri nak menari. So tindakan terkawal. Berjalan di atas tali. Memanglah dia tindakan terkawal, tetapi dia juga melibatkan deria kinestesis yang terdapat di slot. Slot apa dia? Sendi, ligamen, otot dan tendon.
So kat sini kerlipan mata. So kalau serangga masuk mata dia boleh cederakan. So bila kita berkelip dia akan elakkan daripada mata daripada tercedera. Okay, kita tengok soalan nombor 4. Ini adalah kembar siam kembar siam. Okay, kembar siam. Kembar siam adalah kembar seiras kembar seiras. Okey, kembar seiras. Okey, kembar seiras ni ovum, satu ovum dengan satu sperma satu sperma. So, cara ingatnya satu ovum bersenyawa dengan satu sperma hasilkan satu zigot yang akan membentuk kepada dua embrio. Kemudian dia akan berkongsi satu plasenta. Kemudian dia mempunyai serupa atau sama sama rupa paras dan juga sama sama rupa paras dan sama jantina sama jantina ada yang tertutup nampaknya di sini. Okey, kita tengok pada A ni mempunyai jantina yang sama dekat manakah pernyataan yang betul? Okey, betul lah jantinanya sama jantinanya sama. So jawapannya A. Terhasil daripada dua ovum yang disenyawakan oleh dua sperma. Okey, dua ovum yang saya salah. Sini satu ovum dengan satu sperma dihasilkan satu zigot yang akan kemudian membentuk dua embrio. Kemudian tidak berkongsi plasenta, potong sini dia akan berkongsi plasenta. Okey, tengok soalan yang berikutnya. Raja menunjukkan persenyawaan ovum P dan ovum Q yang masing-masing menjadi bayi perempuan dan bayi lelaki. Okey, P jadi perempuan, Q jadi lelaki. Okey, lelaki kita tulis apa? Boy, B-O-Y, boy. So kalau boy mesti ada apa? Y. Boy mesti ada apa? Mesti ada Y. Boy mesti ada Y. Okey, kemudian kita tengok kalau perempuan dia tak ada Y. So kita tengok kat sini dia nak apa? Sperma bagi ovum P. Dia nak spermanya saja. Dia nak spermanya saja. Okey, kalau nak sperma, bila sperma mesti separuh. Kita ada 46. So kalau separuh bagi 2, kita ada 23. Sebab kromosom kita 46 kromosom. Ataupun kita ada 44 campur XX. Ni ibu kita. Dia akan menjadi secara meiosis dia akan bagi 2. So 44 bagi 2 dapat 22. 44 ni. Okey. 44 bagi 2 dapat 22. Yang ini X bagi dengan X. So jawapannya adalah 22 campur X bagi 1, 22 campur X juga. Ni untuk ibu. Okey, kalau untuk ayah pun sama, 46 bagi 2 dapat 23 atau 44 campur XY
So setelah meiosis, meiosis kita bagi dua dulu. Ni bagi dua, ni bagi dua. So 22 campur X, satu pergi kat sini. Satu lagi 22 campur Y pergi kat sini. So untuk mendapat anak lelaki mesti ada Y. So mesti ada Y. Okay, ni dia. So jawapannya ini. Dekat dia nak sperma. Sperma maknanya gamit. Okey. Raja menunjukkan hasil kacukan generasi pertama antara tulip berbunga putih dengan berbunga merah. Okey. Putih berbunga merah. Okey, putih dia cakap kat sini, dia tengok dulu dominannya warna merah. Okey, maknanya perlu ada M. Kalau berbunga putih mesti ada ni pula. Perlu ada Okey, maknanya dia perlu ada apa? Perlu ada B besar. Perlu ada B besar. Perlu ada sekurang-kurangnya. Satu B besar. Ini perlu ada dua B kecil. Okey, kalau sini sekurang-kurangnya satu B besar maknanya dia sama ada dia B besar atau B besar B kecil. Okey. Didapati bahawa anak generasi pertamanya semua merah. Anak generasinya pertamanya adalah semua merah. So macam mana kita nak dapat jawapan? Okey, kita kahwinkan. So kita bila kita nak kahwinkan, kita ambil dia macam ni. Contoh 1, 2, 3, 4. So 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4. Okey, contoh. Dia cakap sini B besar kacuk dengan B besar B kecil. So kita ambil 1, 3. 1 B besar, 3 B besar. 1 B besar, 4 B kecil. 1 B besar, 3 B besar, 2 B besar, 3 B besar, 2 B besar, 1 B kecil. Okey. Kita tengok kat sini, kalau ada huruf B saja, B besar saja, dia automatik adalah merah. Tengok, okey, ada tak B besar kat sini? Ada. Merah. So jadi merah. Sebab ada B besar paling kurang. So semua merah. Okey, next kita tengok pula untuk yang kedua ni. Tadi A kan? Kita tengok yang B pula. Okey, B. Warna apa? Coklat. Okey, B besar dengan B kecil. Okey, yang pastinya tadi jawapan A memang salah lah sebab putih dia mesti huruf kecil. So dah salah ni. Kita tengok sini putih mesti huruf kecil. So kita dah boleh abaikan nombor 1 dengan nombor 2. Okey, sekarang kita tengok tinggal B dengan C saja. Okey. Kita tengok 1, 3 B besar, 3 B kecil. 1, 4 B besar, 4 B kecil. Kemudian 2 B besar, 3 B kecil. 2 B besar, ni 2 B besar dan 4 B kecil. Okey. Kemudian kita settle dulu. Kita tengok ada tak huruf B besar. Okey. Kita tengok ada kan. Kita tengok sini ada huruf B besar. Automatik merah.
Alternatif merah, merah, merah. So jawapan kita dah pastinya ialah ini. Kenapa tadi A ni salah? Walaupun jawapannya semua merah, tetapi sebab putih ni salah. Putih. B besar, B kecil adalah merah. Okay, kita terus kepada soalan berikutnya. Okay, kita tengok soalan berikutnya. Benar, soalannya adalah tertutup soalannya. Soalannya adalah soalan pembekuan. Pembekuan, beku. Bila beku maknanya apa? Pejal. Jadinya daripada cecair kepada pepejal. Okey, sini adalah pepejal, cecair dan juga gas. Okey, kat sini ada yang sama dengan cikgu tak sekarang? Ada tak yang sama dengan cikgu? Sama juga, sama-sama. Siapa? Fairuz. Fairuz. Okey, Fairuz. Ada soalan tak setakat ni, Fairuz? Tak ada ke? Tak ada. Okey, kita teruskan. Okey. Pepejal kepada cecair ini adalah pembekuan ke pencairan. Ini peleburan, lebur. Peleburan. Kemudian cecair pada gas, pendidihan. Okey, kemudian daripada gas kepada cecair terpanggil dia kondensasi. Okey, kemudian daripada cecair kepada ni kita panggil pembekuan. Okey. Kemudian so jawapannya adalah C. Okey. Kadang-kadang ada soalan dia tanya manakah proses serap haba, manakah proses proses bebas haba. Okey, kalau gini kalau ngala ke kanan ni semakin kita tengok suhu ni kosong. Ni nanti suhu bilik mungkin dalam 25, didih 100. Maknanya makin bertambah dia punya suhu, maknanya dia menyerap haba. Dari mana dia naik suhunya? Kerana adalah menyerap haba. So A dengan B ni peleburan dan pendidihan adalah proses serap haba. Proses serap haba, manakala bahagian bawah ni adalah bebas haba. Sebab tu bila dia bebas haba, tenaga kinetiknya makin berkurangan dan akhirnya dia jadi rapat. Okey, so jawapannya apa tadi? C. Okay. Tengok soalan nombor 8. Apakah ciri gas yang membolehkan gas dapat dimampatkan? Okey, dia tengok atas ni. Kebetulan soalannya ada kata. Okey, ni adalah gas. Kenapa gas boleh dimampatkan? Tengok. Apakah jarak antara molekul-molekul gas? Dia punya jarak dia. Jarak antara molekul gas. Okey, molekul gas adalah besar. Maka dia boleh dimampatkan. Dan tenaga kinetik dia besar. Sebab tu dia boleh bergerak secara rawak. Okay, so mengapa dia dapat dimampatkan? Kerana berjauhan antara satu sama lain. Okey, tersusun padat dan teratur ini adalah ciri pepejal. Mempunyai daya tarikan lemah antara satu sama lain juga adalah ciri cecair, cecair dan gas. Tetapi yang menyebabkan dia boleh dimampatkan kerana dia adalah berjauhan antara satu sama lain. Okey, kita tengok pula sini dia tanya berapakah nombor nukleon. Okey, nukleon ni merujuk kepada apa yang terdapat dalam nukleus. Okey, kalau nombor proton merujuk pada bilangan proton. Okey. Okey, kita tengok proton ni ada berapa? Protonnya ada 3. Okey. Berapa neutronnya? Neutronnya 3. So dia punya nombor nukleon adalah 3 campur 3 adalah 6.
Okey, cikgu nak tanya berapa bilangan elektron dia? Okey, bilangan elektron adalah merujuk kepada bilangan proton. So kalau protonnya 3, elektronnya juga adalah 3. Okey, so jawapannya adalah 6 kat sini. Okey, kemudian kita tengok pula soalan berikutnya, mengkaji tindak balas antara logam dengan asid. Logam dengan asid. Okey. Bunyi pop. Mestilah ciri hidrogen. Ciri hidrogen. Okey, magnesium kalau campur dengan asid hidroklorik dia akan menghasilkan hidrogen. Sebab dia asid kat sini. Tapi logam dengan air pun, logam ni kalau tidak balas dengan air, dia juga akan menghasilkan hidrogen juga, tetapi dia hasilkan alkali dengan hidrogen. Kalau logam campur asid, dia akan hasilkan garam dan hidrogen. So jawapannya adalah hidrogen. Okey, kita tengok soalan. Kalau eksperimen dalam makmal kita tak banyak kita hanya ada gas hidrogen dan juga gas karbon dioksida. Karbon dioksida pula adalah dalam proses penapaian. Proses penapaian yang melibatkan yeast. Ingat tak? Okey, manakala oksigen pula adalah proses fotosintesis. So yang hidrogen ni mesti berkaitan dengan logam. Okey, tengok soalan nombor 11. 3 serbuk logam bertindak balas dengan oksigen. Okey, logam campur oksigen, dia akan hasilkan oksida logam. Oksida logam. Okey, contohnya apa? Kuprum kan? Kuprum ada maknanya logam. Campur oksigen dihasilkan kuprum oksida. Kuprum oksida. Senang je. Kuprum campur oksigen hasilkan kuprum oksida. Okey. Sekarang ni dia cakap tengok kereaktifan, dia cakap menaik. Maknanya semakin cegas. Kita tengok dulu. Baraan terang dengan baraan malap, mana yang nombor 1? Mestilah dia nombor 1, kemudian baraan malap nombor 2, kemudian tiada perubahan nombor 3. Kemudian kita susun. 1, 2, 3. Okey, siapa nombor 1? Q. Nombor 2 R. Dan nombor 3 adalah P. Kemudian dia nak jawapannya adalah menaik. Menaik maknanya dari lemah ke atas. So baca ke atas. Menaik. So bacanya PRQ. PRQ. Okey, kemudian kita tengok soalan yang ni. Kemudian kita tengok rajah menunjukkan sinaran radioaktif dalam medan elektrik. Dalam medan elektrik. Okey, sinar mana kan? Yang penting sini ada sinar radioaktif. Bila kita nampak sinar radioaktif, kita tulis abang cap dulu. Abang cap. K-A-P. Cap. Apa itu abang cap? Abang cap adalah A adalah alpha, B adalah beta, G adalah gamma, K adalah kertas. K adalah kenapa tak sangkut ni? K adalah kertas, A adalah aluminium dan P adalah plumbum. Okey, kemudian kita tengok dulu. Okey, kalau seorang yang mendapat A adalah seorang yang positif, seorang yang membodohkan diri sendiri adalah seorang yang negatif dan gagal kalau markahnya dapat kosong. So
Kalau ikut kuasa penembusan, paling ke bawah ni penembusannya makin bertambah. Okey, kita tengok sini. Okey, hashtag jangan gelojoh. Jangan gelojoh. Okey, jangan gelojoh. Kita tengok dulu. Okey, M ni, the straight. Okey, ni automatic gamma. Okey, kalau sini positif, bermakna yang datang adalah negatif. Kalau sini negatif, makna yang datang adalah positif. Kemudian barulah kita tulis dia punya sinarnya. Kalau negatif adalah beta, kalau positif adalah alfa. Sebab itu cikgu cakap hashtag jangan gelojoh. Dia nak apa? Mewakili N. So N adalah alfa. Okay, kemudian kita tengok sini pula tentang tenaga nuklear. Okay, tenaga nuklear ni melibatkan proses pembelahan nuklear. Pembelahan nuklear. Nukleus. Okey. Pembelahan nukleus atom tu dibelah. Okey, proses pembelahan nukleus nukleus. NUKLEAS. Okey. Pembelahan nukleus. Dia ada dua tau. Satu pereputan, satu lagi pembelahan. Kalau reput, dia berlaku secara semula jadi. Kita biarkan aja dia mereput. Itu. Tetapi ini pembelahan, apa yang berlaku semasa pembelahan ialah kita bedil. Kita tembak. Kita bedil nukleus atom tu, bedil nukleus atom dengan neutron. Kita tembak neutron tu kepada atom. Atom apa? Atom uranium. Contohnya uranium. Okey. Uranium. Dia akan membebaskan energi. Energi, nuklear energi. Dan energi ni adalah tenaga. Tenaga apa? Tenaga haba. Okey. Dia akan membebaskan dua jenis nukleus yang lebih kecil. Kemudian dia akan membebaskan juga neutron. Dah bedil ni, dia akan membebaskan 3 neutron. Dia akan hasilkan 3 neutron. Dan juga sinaran radioaktif. Sinaran radioaktif. Iaitu alfa, beta dan gamma. Ni alfa, beta, gamma. Simbol dia. Okey, sekarang kat sini adalah tenaga haba. Okey, kemudian bila tenaga haba dapat steam ni akan menggerakkan turbin, iaitu bila turbin dia berputar namanya tenaga kinetik. Kemudian dia akan teguar kepada tenaga elektrik. Bila ada dinamo dia akan berhubungan pada tenaga elektrik. So jawapannya adalah tenaga haba dan tenaga elektrik. Okey, tadi cikgu cakap pembelahan nukleus, satu lagi pereputan nukleus. Ini berlaku secara semula jadi. Ni kita tak payah bedil-bedil, dia biarkan aja pun dia akan mereput. Ini secara semula jadi. Okey. Kemudian kita tengok soalan berikutnya. Di manakah objek patut diletakkan untuk menghasilkan imej yang nyata, songsang dan sama saiz dengan objek. Bila kita cakap sama, kita tengok dulu. Okey, sama saiz dengan objek. Orang yang berbini dua mestilah kena bagi sama. Ni bini dua. Bini dua. Kalau bini dua maknanya kita kena letak dekat F2. Terus je. Okey. Kalau senyata objeknya mesti terbentuk di belah kanan kanta. Belah kanan kanta. Okey, cuba macam mana kita lukis ni. Cikgu tak pakai pembaris. Tapi macam mana cara kita nak lukis ialah sekata kita ada ni. Okey, pertama ialah kita pandang ke depan
Tapi pastikan dia sama tinggi ni. Pandang ke depan, nampak traffic light, berhenti dulu. Jangan lupa anak pandang. Kemudian tunduk ke bawah, nampak bini pertama. Ini tak lurus. Tu. Ini satu, ni dua. Kemudian kita mesti tunduk ke bawah, nampak pusat. Tunduk ke bawah, nampak pusat. Teruskan. Kita akan dapat image di sini. Ini adalah nombor 3. Kemudian kita tempat garisan ni kita dirikan anak panah. Kemudian macam mana nak anak panah, tengok pegang kat sini. Okey, sini kepala. Okey, automatik ikut aja garisan ni kat sini kepala ni. Okey. Ini kalau 2F kat sini pun yang akan 2F juga. Okey, so jawapan tadi adalah pada 2F iaitu P. Seorang pelajar sedang membaca buku mengalihkan pandangannya keluar tingkap untuk melihat seekor burung di atas pokok yang tinggi. Apakah perubahan kepada kanta mata tersebut? Okey, mula-mula baca buku dekat. So kantanya adalah tebal. Kita baca buku. Okey, kanta tebal. Kantanya tebal. Ni baca buku. Okey, kemudian dia tengok burung. Tengok burung. Tempatnya jauh. Jauh. So kantanya nipis. Kanta jadi nipis. So menipis. Ini kita panggil apa? Sifat mata yang akomodasi. Apa maksud akomodasi? Maknanya kanta mata boleh bertukar-tukar ketebalannya untuk melihat objek yang berbeza jaraknya. Okey. Apakah warna langit yang dilihat oleh pemerhati? Okey, pemerhati dekat sini. Okey, bermakna pemerhati ni waktu apa? Tengah hari ke senja? Kalau matahari di atas kepala. Ini adalah waktu tengah hari. Kalau waktu tengah hari awak tengok langit warna apa? Ini kita panggil dia proses serakan cahaya. Serak. S-E-R-A-K. Serak. Proses serakan cahaya. Okey. Iaitu apa dia? Kebiruan langit dengan kemerahan langit. Okey. Kalau kemerahan langit ni kita bahasanya sama ada pada waktu pagi ataupun pada waktu senja. Ni, kalaulah matahari berada di sini atau matahari berada di sini, maka kita akan dapat bahawa langit itu akan kelihatan merah ataupun senja. Ini disebabkan ash ni abu. Ash ni abu. Maknanya dia abu. So jawapannya adalah biru. Okey. Kemudian kita tengok pula cahaya merah dan cahaya biru dipancarkan. Ni dia letak pada skrin. Ni skrin putih. Hujung sekali adalah skrin putih. Okay. Bila kita sebut cahaya,
cahaya, maka kita kena pakai marahru, sianjauru, ninjaura. Tak kisahlah awak pakai apa pun, ni cara cikgu lah Awak boleh juga ikut apa awak punya cara ingat. Okey. Kemudian sini makna magenta, merah campur biru. Sian hijau campur biru. Ning kuning hijau campur merah. Okey. Dah settle. Kita tengok sini merah. Sini adalah hijau. Okey, turasnya warna merah. Turasnya warna merah. Okey. Sekarang ni kita dulu warna ni. Okey, sini warna merah. Sini warna hijau. Sini warna hijau. Okey, dia hanya boleh lepas kalau cahaya datang sama dengan cahaya pada turas. Okey, dia sama. Okey, merah dia sama. Okey, sama boleh lepas. Hijau tak sama. Merah. Okay, sekarang kita belajar sign dulu Okay. Pak tak sign. Okay, nampak. Virus orang je ya, virus. Virus? Okey, kita cek. Okey, dia sambung kita punya ni. Okey, kalau ada siapa tak faham, cikgu ulang semula Kita cikgu ulang semula, kita padam sini. Okey. Okey, kita tengok dulu semula. Sini semua adalah merah. So merah. Sini adalah merah campur hijau. Sini adalah hijau. Okey. Untuk nak lepas ni kita tengok huruf yang sama atau warna yang sama. Kat sini adalah M. So M saja yang boleh keluar. H tak boleh. H akan diserap. So bila diserap oleh penapis turas, dia jadi hitam. Ini adalah hitam. Okey, merah dengan hijau, merah aja yang boleh, hitam tak boleh. So kat sini akan jadi merah. Sini automatik merah. Okey, apakah kelihatan pada P, Q dan R? So jawapannya merah, hitam. Okey, so jawapan C. Okey, kemudian kita tengok mengapakah burung merak jantan mempunyai bulu yang berwarna-warni dan menarik? Mestilah untuk menarik pasangan Okey, kemudian berikut adalah tentang alloy. Okey, alloy, cikgu ada ajar cara ingat.
alloy, kita lukis yang besar dulu. 2 cukup lepas tu atasnya buat macam ni. Kemudian barulah buat kecil-kecil, ini adalah logam tulen je. Yang kecil-kecil ini adalah lapisan logam tulen Dan yang tadi cikgu lorek itu adalah logam asing logam asing atau bahan asing. Okey. Okey. Apa dia? Kita tengok alloy ni. Alloy ni biasanya lebih kuat, lebih keras, lebih tahan kasisan lebih tahan kasisan Okey, kenapa dia lebih kuat? Kerana lapisan logam ni menghalang lapisan logam daripada menggelusur. Okey, kemudian macam mana kita nak ingat nama? Kita ada nama, apa dia? Kita buat dulu yang Kuzi. Gang Kuting. Tetimku. Li Sibun. Dualku. Dualku. So, apa dia? Yang adalah yang kuprum campur dengan zinc. Gangsa kuprum campur dengan timah. Terputer timah campur dengan kuprum. Li keluli besi campur dengan karbon. Dan duraluminium aluminium campur dengan kuprum. Okey, so kat sini loyang yang kuzi. Yang kuzi. Maknanya betul lah ni. Okey, gang. Gang ku tim. Ku betul? Tapi betul lah yang ni sternum ni timah tau. Sternum ni timah. Dia betul gang kutim. Tetapi komposisinya salah. Yang depan ni adalah logam utama yang banyak. Yang belakang adalah logam yang sedikit. So yang salahnya kat sini. Ni salah. Kita balik. Dia terpatutnya macam ni. Okey. Keluli lisibun. Lisibun. Besi dengan karbon. Besi ni betul ni, ferrum. Ferrum adalah nama besi. Tetapi dia komposisi dia salah ni. Sepatutnya besi yang banyak. Besi kat depan. Ferrum campur dengan karbon. Sepatutnya apa ni? Ferrum mestilah 99%. Karbon dia adalah 0.5. Duralumin dualku. Dia sama banyak. Dia sama banyak salah. Dia mesti ku ni sikit. Ni sama banyak. Okey, ni kat sini salah. Komposisinya salah. Okey, faham Okey. Ni kenapa salah? Kerana kat sini dia sepatutnya terbalik Okey, next kepada soalan nombor 20. Menerangkan penghasilan amonia. Okey, amonia. Okey, kita tengok amonia. Okey, amonia kat sini adalah proses amonia adalah Haber. H-A-B-E-R. Proses Haber. Di mana untuk hasilkan amonia kita perlukan ini adalah nitrogen and H adalah hidrogen. So hidrogen dia akan hasilkan amonia.
amonia di mana besi BeSi sebagai makin. Okey. Jika kita tengok kat sini menggunakan gas hidrogen dan oksigen, salah. Kat sini nitrogen campur memerlukan kehadiran besi sebagai pembangkit. Okey, betul. Okey. Okey, kemudian tengok soalan pada tekanan atmosfera dia. Okey, dia adalah melibatkan besi dia suhunya 400 lebih tekanan dia. Menyebabkan kadar penghasilan, kita tengok yang kat sini menyebabkan penghasilan amonia berkurang. Dia sebenarnya bila 400 ni lah penghasilan adalah optimum. Dia punya tekanan dia dia punya suhu dia 400 lebih. Okey, dan tekanannya ingat dalam 200 gitu Okey, manakah yang dihasilkan sebatang amonia? Amonia biasanya adalah untuk buat sebuk pencuci sebagai ejen penyejuk tadi haba kan? HABER. Dia digunakan untuk buat apa ni? Okey. Okey. Tengok soalan nombor 22. Keadaan manakah menggalakkan pertumbuhan mikroorganisma secara optimum? Optimum. Kita kalau suhu ni mestilah 37 darjah Celsius. Suhu ini tak boleh pangkah. Dia nak 37. pH medium. Cahaya terang, dia tak boleh cahaya terang. Dia mestilah dia suka pada keadaan gelap. Kehadiran nutrien mestilah nak makanan. So 4 dengan pH 69 hampir pada normal pH neutral iaitu 7. So kita boleh pilih jawapannya 1 dan 4. Ada tak 1, 4 ni? Ada. Okay, kita tengok soalan nombor 23. Persediaan semua untuk jangkitan patogen pada kulit. Pada kulit. Berani pada kulit. Nak pakai klorok. Dia sebenarnya klorok. Tak kan? Dia antiseptik. Antiseptik. Okay, itu untuk kulit. Digunakan pada kulit seperti iodin. Seperti iodin. Alkohol. Iaitu etanol lah. Etanol. Okey. Kalau disinfektan adalah untuk pada lantai, peralatan atau kelem ni kukus. Merocok ni kukus air iaitu 121 darjah Celsius, spora pun mati musnah. So jawapannya adalah antiseptik. Okay. Kita tengok pula soalan 24. Seorang mengalami jerit-jerit dan muntah-muntah. Ini adalah taun taun. Taun yang disebabkan oleh lalat. Dia mestilah disebabkan oleh bakteria. Bakteria ada 2. Taun, TB, penyakit kelamin. Okey, mana dia bakteria kat sini? Ni virus. Ni adalah virus. Ni protozoa. Ni alga. So inilah bakteria. Okey, soalan nombor 25. Antibiotik. Antibiotik. Okey, apa itu antibiotik? Antibiotik ialah satu bahan kimia yang dihasilkan oleh
Okey. Bahan kimia yang dihasilkan oleh siapa? Bakteria dan kulat. Untuk apa? Untuk bunuh. Bunuh siapa? Bakteria dan kulat. Dia yang hasilkan bakteria dan kulat. Untuk apa? Untuk bunuh juga bakteria dan kulat. Dan kawasan yang bakterianya telah terbunuh, dia adalah kawasan jernih. Okay, ini kawasan jernih. So, maknanya yang kawasan jernih ni bakteria dah tak ada. Yang buat kawasan gelap ni ada bakteria. Dia tanya, manakah paling berkesan? Maknanya yang paling besar paling banyaklah dibunuh. So A lah paling besar sebab kawasan jernihnya lebih luas. Paling berkesan maknanya ni adalah paling berkesan untuk mengawal pertumbuhan. So kawasan jernihnya lebih luas. Kawasan jernih lebih luas. Maka lebih banyak bakteria telah terbunuh. So jawapannya adalah A. 26. Bagaimanakah keinginan aktif semula jadi? Kalau semula jadi tidak ada injection, tidak ada injection atau suntikan Okey. So, pemvaksinan. Pemvaksinan. Okey, kita tengok kepada ni aktif. Kita tulis aktif. Mana-mana? Okey, macam ini graf dia. Okey, kat sini K ni boleh tulis vaksin. S ni boleh sembuh daripada sakit. Ni graf dia iaitu slow. Immunity level slow to achieve, lambat dicapai. And immunity level atau aras keimunan aras keimunan lambat dicapai tapi dia bersifat kekal lama lah. So, pemvaksinan lah jawapannya sebab sini vaksin. Susu ibu tapi salah bukan. Sorry. Pemvaksinan ni bukan kerana apa? Kerana pemvaksinan melibatkan suntikan. Kan. Penyusuan ibu semula jadi tapi pasif semula jadi. Ini adalah aktif buatan. Suntikan antibodi adalah pasif buatan. So jawapannya adalah yang terlindung tu. Yang terlindung itu adalah sembuh selepas sembuh daripada penyakit. Contohnya orang yang kena penyakit COVID tu kan, dia dah sembuh maknanya dia dah dapat keimunan aktif semula jadi. So jawapannya adalah D. Soalan nombor 27, Raja menunjukkan salur darah seorang lelaki mengambil tambahan makanan yang tidak sihat iaitu mengambil kaya dengan bahan X. Kaya dengan bahan X, kita tengok apa jadi pada salur darah dia. Lumen salur darah, lumen maknanya lubang salur darah. Salur darah. Dia nak tersumbat. So aliran darah menjadi perlahan. Dan tekanan darah meningkat. Kenapa? Kerana saiz lumen menjadi kecil. So kat sini adalah kolesterol. Kolesterol ataupun bila kita makan makanan lemak tepung. Lemak tepung ni tak baik untuk kesihatan. Sebab dia apa? Dia menyebabkan kolesterol terenap pada dinding kapilari darah dia. Okey, ni untuk kolesterol.
K untuk kolesterol. K, P untuk pepejal pada suhu bilik, takat lebur, tinggi. Lepas tu dia ada ikatan tunggal je pada antara karbon dengan karbon. Dia biasanya daripada animals ataupun haiwan. Kita tengok soalan 28. Mak Kia mendapati pengalaman mengenai bilangan buah yang berkurang ni dari manakah? Okey, kita buat apa ni kat sini? Untuk mengatasi bilangan buah. Okey, so jawapannya apa? Kalau nitrogen kita ada nitrogen ini untuk pertumbuhan. So dia bila kurang nitrogen dia daunnya tak green tapi jadi apa? Kuning dan pertumbuhannya terbantu. Okey. Bilangan buah. Biasanya kita pakai fosforus Kita pakai fosforus sebab fosforus ni dia untuk akar juga. Fosforus akar dan juga untuk bunga. Kalau cikgu pakai fosforus. Okey, 29. Gas nitrogen di udara. Ini adalah kita nitrogen. Nitrat maknanya jadi nitrogen. Dia bukan pengikatan nitrogen. Pengikatan nitrogen terbalik. Ini adalah proses pengikatan nitrogen. Okey. Kalau ini adalah proses keterbalikan iaitu pendinitritan. Penyah. Penyah nitritan. Okey. Penguraian biasanya kita akan dapat amonia. Produk dia adalah amonia. Okey, kemudian kita tengok sini satu rantai makanan. Padi adalah pengeluar. Ini adalah pengguna pertama ataupun pengguna primer. Pengguna sekunder. Pengguna tertier. Okey. Apa kesan pada padi dan burung pipit apabila helang bertambah? Okey, helang bertambah. Bila helang bertambah, dia akan makan pokok pipit. Helang akan makan burung pipit. Bila helang akan makan burung pipit. Jadi burung pipit akan berkurangan. Bila makan, burung pipit kurang. Bila burung pipit kurang, tak ada siapa yang makan belalang. So belalang jadi banyak. Bila belalang jadi banyak, maka dia akan makan pokok padi. Pokok padi akan berkurangan. So, dia baca daripada belakang. So, jadinya pokok padi berkurangan, burung pipit berkurangan. Okey. 31. Ini adalah aerosol. Mestilah ada kaitan dengan ozon. Ni ada mengandungi apa? Ni aircon. Pendingin hawa, penghawa dingin. Okey, ini adalah aerosol, maknanya dia ada CFC. CFC menyebabkan lapisan ozon. Lapisan ozon ni dia menghalang sinar UV. Sinar UV dari sampai ke bumi. Sinar UV ni bahaya untuk kita kerana sinar UV ni boleh menyebabkan kanser kulit, katarak, mutasi, menjeratkan fitoplankton musnah.
Kalau kesan rumah hijau adalah dikaitkan dengan karbon dioksida. Karbon dioksida menyebabkan suhu di bumi akan meningkat. Suhu bumi meningkat. Nanti menyebabkan ais di kutub cair. Menyebabkan banjir. Hujan asid pula dia berkaitan dengan nitrogen dioksida dan juga sulfur dioksida. Sulfur dioksida. Eutrifikasi pula disebabkan pertumbuhan alga, untuk alga, dan dia menyebabkan banyak tumbuhan akuatik akan mati yang disebabkan oleh baja yang berlebihan. Okey, kemudian kita tengok pula apakah langkah terbaik untuk mengurangkan masalah ini. Okey, ada apa tu? Plastik ya. Menggalakkan penggunaan plastik, mengitar semula barangan terpakai. Kita tak boleh bakar sampah di kediaman masing-masing sebab ini adalah pembakaran terbuka. Pembakaran terbuka akan membebaskan karbon dioksida. Membebaskan karbon dioksida yang bahaya, yang menyebabkan kesan rumah hijau. Kesan rumah hijau. Okey. Nilai padanan yang betul tentang pengolahan sumber alam tanpa perancangan dan kesannya kepada alam sekitar. Pembalakan mengurangkan karbon dioksida. Tidak, dia menambahkan, dia meningkatkan karbon dioksida sebab tak ada pokok, tiada pokok yang akan menyerap karbon dioksida untuk fotosintesis. So, karbon dioksida akan meningkat. Menyebabkan kesan rumah hijau. Kesan rumah hijau. Okey, mengurangkan salah. Pelombongan banjir kilat, pembukaan tanah runtuh, penangkapan hidupan akuatik hakisan tanah. Okey, pembukaan tanah ni boleh menyebabkan tanah runtuh. Okey, kita tengok soalan nombor 34. Ini ayam, ciri ayam. Okey, bila ayam dia adalah animal. Animal adalah haiwan. So, lemak yang lemak dia adalah lemak yang pejal. Pejal lemak dia. Okey, maka kita tulis lemak tepung. Yang kita dah tulis tadi tu. So, kita akan dapat cecair pada suhu bilik. Salah. So, dia pejal pada suhu bilik. Dia apa? Pejal. So, pejal. Takat leburan tinggi. Okey. Dia akan menyebabkan pemendakan pada dinding salur darah. Ini menyebabkan kolesterol yang tinggi. Okey. Takat lebur yang rendah, salah juga. Kandungan kolesterol yang tinggi inilah dia. Bilangan atom hidrogen belum maksimum, dah maksimum. T ni untuk tepung. Tepung maksudnya hidrogen dah maksimum. Okey, ni belum potong. Okey, 35. Larut dalam air, perisa makanan dan terbakar dengan nyalaan biru. Kalau nyalaan biru ini adalah alkohol. Alkohol. Dia warna biru kalau terbakar.
Sini adalah alkohol. Alkohol larut dalam air. Gliserol ni adalah bahan lemak juga lemak. Ini pun lemak. Lemak mana larut dalam air, tak larut dalam air. Okay. Sebab lemak, asid lemak campur gliserol, dia akan hasilkan lemak. Okey, persamaan berikut menunjukkan proses bagi penghasilan sabun di makmal. Apakah bahan X? Okey. Sabun. Nak buat sabun pakai sawit. Sabun ini mestilah pakai sawit. Kalau tak pakai sawit pun tak apa, tapi pakai lemak. Segala jenis lemak. Lemak. Kita pakai, biasanya sawit ni kita campur air dulu. Campur air. Lepas tu kita panaskan. Kemudian kita campur dengan alkali. Sorry. Kita campur, bukan campur air dulu, campur alkali dulu. Kita campur alkali dulu. Kita campur alkali dulu. So, sawit campur dengan alkali. Panaskan. Panaskan. Kemudian kita campur lagi dengan air. 4. Kemudian kita baru campur dengan garam. Kita campur dengan salt 5, kita campur dengan salt. Ini garam. Kemudian barulah kita mendapkan, kita turas. Turas, sabun ni yang kat atas ni. So, dia tanya apakah bahan X? Mestilah minyak sawit. Okey, apa yang berlaku semasa pengekstrakan minyak dari sabut kelapa sawit? Sabut kelapa sawit. Pemutar digunakan untuk mengoyakkan sabut. Asid fosforik ditambah untuk menyingkirkan baru. Ini adalah termasuk dalam penulinan. Minyak dihasilkan dengan menggunakan penekan seku. Minyak sapit ini pensterilan. Minyak dihasilkan dengan menekan seku ya. Ini adalah pengekstrakan. Okey. Perjalanan mengambil masa 3 jam. Jika semasa perjalanan pulang masih yang diambil lebih 1 jam daripada perjalanan pergi, berapakah purata laju kereta itu dalam perjalanan pulang? Dari macam ni pembacaan meter, kereta yang dipandu daripada Kuantan ke Kuala Lumpur. Dia bawa 80 aje. Jaraknya tak tahu jarak, tapi dia cakap masa 3 jam. So jadinya jaraknya adalah bawa ke sebelah 80 kali 3 jadinya 240. Sekarang dia cakap berapakah laju purata itu dalam perjalanan pulang. So jaraknya kita tahu, laju adalah jarak bagi masa. Jaraknya 240 bagi dengan masanya, dia cakap lebih 1 jam. Jadi 3 campur 1 dapat 4. So jadinya 4 kali 1, 4 kali 6, 6 kali 4, 24 kan. Jadi 60 km sejam. Okey, kemudian tengok soalan ni, tekanan mana yang bila kita nampak soalan macam ni adalah prinsip Bernoulli. Bernoulli, huruf besar nama orang. Bernoulli kata bila hal laju tinggi, tekanan rendah. Hal laju apa? Hal laju bendali. Bendali ni sama dengan air atau udara. So dia tengok ni, cara ingat di sini adalah tengok turun bukit laju.
kat sini. Mana yang turun bukit? Kat sini kan? So, turun bukit laju. Bila laju, tekanan rendah. Dia nak mana? Mempunyai tekanan udara paling rendah. So, sini adalah turun bukit laju. So, sini laju, tekanan rendah. Sini pula, dia tak laju, laju rendah, tekanan tinggi. Oleh kerana terdapat perbezaan antara atas dengan bawah ni, bawah tinggi, atas rendah, maka wujudnya satu daya yang bertindak ke atas yang menaikkan kapal terbang, namanya daya angkat. Okay, jadi jawapannya A. 40. Satu sistem hidrolik, berapakah daya W yang diperlukan untuk mekanik menangkat kereta tersebut? Dia nak daya W. Okey, ini formulanya senang aja. Ini prinsip hidrolik di mana cecair tak boleh dimampakkan, tetapi cecair dipindahkan pada nilai tekanan dalam cecair dipindahkan pada nilai yang, bila kita jumpa soalan macam ni, kita buat garis belah dulu. Tulis formula. Tekanan sini sama dengan tekanan dB. So, tekanan ialah daya bagi luas. So, daya kereta 5,000, luasnya 10. Ini pun sama. Tak tahu daya W, daya 10. So, bawakan, biarkan W sorang-sorang. So, kita angkatkan dia ke sini. So, W sama dengan 5,000 darab 10 bagi dengan 10. So, 5,000 Newton. Okey, ini adalah menunjukkan daya tujah ke atas. Daya tujah ke atas ini adalah sama dengan berat air yang disesarkan. Ini adalah prinsip Archimedes. Archimedes ni ingat air. Archimedes kata daya tujah ke atas sama dengan berat air yang disesarkan. Ataupun berat daya tujah ke atas sama dengan pengurangan berat. Berat jadi kurang. Berapa dia kurang? Kita tengok sini berapa? Ni berat di udara berapa? 40. Bila masuk dalam air dah jadi 33. Okey, tolakkan saja. Dia jadi kurang kan beratnya. Kenapa dia jadi kurang? Kerana ada daya tujah ke atas yang tolak dia ke atas. Tu jadi beratnya jadi kurang. So 7. So daya tujah ke atasnya adalah 7. Senang saja. 42. Tukar masak masuk bangkit dan dalam masakannya meningkatkan rasa dan menguasai rasa asal. Apakah nama bahan paper? Peluntur tu biasanya untuk melunturkan warna, macam air tebu sepatutnya warna hijau kan. Tetapi bila jadi gula dia warna putih. Itu namanya gunakan peluntur. Ataupun minyak sawit. Minyak sawit tu kan kalau dia warna oranye kan asalnya, tetapi dengan adanya peluntur, dia taruh dia si peluntur, dia jadi warna cerah. Okey, pun stabil adalah untuk sebagai macam dekat aiskrim, menyampurkan dua bahan yang tidak bercampur supaya lebih stabil seperti dalam aiskrim. Pengantioksida biasanya adalah vitamin E dengan vitamin C. Okey. Kaedah mana supaya ubi kentang tahan lama? Biasanya kita pakai penyinaran supaya dia tidak bercambah. Okey. Pendinginan ni sesuai untuk buah-buahan lah. Pendehidratan maknanya mengeluarkan air dalam sampel makanan. Raja menunjukkan Perspex. Perspex adalah jenis termoplastik. Termoplastik. Termoplastik maknanya kalau termoplastik dia boleh dikitar semula. Kitar semula, acu banyak kali.
acu semula, lembut, lekit apabila panas, maknanya tak tahan haba Okey, dan termoplastik ni banyak Perspex, polisterin. Apa yang bermula dengan huruf P lah? Politina, polistirina polisterina, macam-macam. Okey, kemudian dia tengok proses X. Daripada ni adalah polimer Polimer dia cakap tadi Perspex kan. Kemudian jadi monomer. Monomer untuk Perspex adalah metil methacrylate. Okay. Ini adalah biasanya dalam bentuk cecair. Kalau kita panaskan dia akan jadi cecair. Okey, ini namanya penyah polimeran. Proses ini kita panggil penyah polimeran. Kalau proses ke sini kita panggil pempolimeran Jadi polimer, pempolimeran. Nak jadi polimer, pempolimeran 45. Perbezaan yang tidak benar yang tidak benar. Tidak benar tentang getah asli dan getah sintetik. Getah asli lebih tahan haba, dia tidak tahan haba Getah asli ni dia kenyal. Tengok getah asli. Getah asli ni sifatnya adalah kenyal, elastik. Iaitu kenyal. Dia tak tahan haba. Tak tahan haba. Tetapi dia boleh menyerap hentakan paling baik. Okey, kita tengok. Kemudian dia mudah dioksidakan Asli dia mudah dioksidakan. Okey, kurang kenyal, lebih kenyal. Dia sebenarnya lebih kenyal Tidak tahan pada bahan kimia, betul. Getah asli. Lebih tahan haba, salah, ni terbalik. Tidak tahan, betul. Kurang kenyal, lebih kenyal, mudah dioksida. So jawapannya adalah ni A. Okay, ini adalah plug ni kan. Plug ni pakai bakelite Bakelite. Okay, kalau bakelite ni adalah termoset. Termoset ni ada dua saja bahan termoset, iaitu satu bakelite B-A-K-E-L-I-T, bakelite. Satu lagi melamin. Lagi satu epoxy resin epoxy resin Okey, dia ada rangkai silang Bila dia ada rangkai silang, dia adalah tahan haba. So kalau kita tengok dia punya tu, dia ada rangkai silang. Dia macam getah terbalkan. Okay, so takat lebuk adalah tinggi. Boleh dia acu semula? Tak, dia acu sekali je. Tak, molekulnya tiada rangkai silang, dia ada rangkai silang. Mudah dilentukan? Tidak. So jawapannya 47. Ini adalah apa? Ni apa ni? Ini adalah menyimpan cas. Apa dia? Kapasitor kan? Kapasitor iaitu S for simpan cas. Simpan cas. Ada tak? Okey, ada. Kalau mengawal arus ni kita panggil perintang Perintang dia biasa dia macam ni.
Membenarkan arus mengalir dalam sehala. Simbolnya macam ni. Ni adalah diod. Okey. Pemancar radio, penerima. Tunjukkan sistem pemancar radio. Ni penerima radio ni. Bukan pemancar, ni penerima. Yang manakah bertindak sebagai apa ni? Tengok dulu. Dia ada yang terlindung-terlindung. Mengasingkan gelombang radio termodulasi. Soalannya manakah mengasingkan radio termodulasi kepada isyarat audio dan gelombang pembawa. Pembesar suara dia tukarkan daripada apa? Dari tenaga elektrik kepada tenaga bunyi. Ini amplifier. Ini penala, pita penala, ini pita pengesan. So, inilah dekat pita pengesan ni ada demodulator. Yang penala memilih siaran lah. So W demodulator kat sini. So jawapannya apa? W. 49 pula. Okey, apakah P dan Q? Ini mestilah gelombang yang lebih panjang adalah gelombang radio ataupun last sekali. Okey, kita tengok dulu. Syafiq guna sinar X untuk lihat isi hati Mira mikro. Okey. Inframerah, sinar nanti. Untuk lihat ni sinar nampak, sinar inframerah hati Mira, sini mi, sini ra. Okey, radio ni mikro. Syafiq guna gamma. Guna ni adalah gamma. Ni sinar X. Lepas tu sepatut ada ultra ungu lagi. Ada ultra ungu, barulah cahaya boleh nampak atau dilihat. So ni P ni adalah gamma, sinar gamma. Syafiq guna sinar gamma. Tak, ini bukan. Ini sinar gamma. Ini adalah sinar X. Ini gamma, sinar X, ultra ungu, UV, cahaya nampak, inframerah, mikro. Okey. So jawapannya adalah sinar X dengan gelombang radio. Okey, kemudian 50. Manakah benar tentang raja? Pengantar maklumat pantas dan banyak dan pantas. Okey, ni satelit komunikasi kan. Pengantar maklumat diganggu oleh kawasan tinggi tak? Ni pakai gelombang mikro. Panggil apa? Gelombang mikro. Satelit pakai gelombang mikro. Kedua-dua satelit di atas menggunakan gelombang radio. Dua satelit ini diperlukan, sebenarnya 3 satelit. So jawapannya adalah A. Okey. Sekian untuk hari ini. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kibarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.